الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بحق سيد الأولين والآخرين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا آمين يا رب العالمين. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya hormati lagi kasihi Tuan Pengerusi serta ahli jawatan kuasa Surau Jamaliyah, seterusnya Tuan Imam, Tuan Bilal, jiran-jiran tetangga saya, guru-guru saya yang berada di sini. Di sini Cikgu Baharin ada, semua bekas-bekas guru saya dan semua yang mengenali saya, dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, setelah sekian lama kuliah 40 hadis akhlak mulia ini tertangguh dari kerana PKP, jadi alhamdulillah dapat kita sambung semula kuliah kita pada malam ini. Dapat kita malam ini kembali mendengar hadis-hadis Nabi SAW yang telah dimuatkan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Hafizahullah dalam kitab ini untuk kita dengar sama-sama. Untuk malam ini saya kongsikan pesanan-pesanan Nabi Muhammad SAW agar dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Jadi soalan cepumas yang pertama-tama ni, apa khabar tuan-tuan, sihat? Alhamdulillah, moga semua kita semua diteruskan kesihatan kita oleh Allah Ta'ala dalam keadaan pandemik ini masih lagi. Walaupun negeri Sembilan alhamdulillah dah masuk fasa 4, alhamdulillah lega tuan-tuan. Punyolah lega dah masuk fasa 4. Ustaz yang berada di depan hari ini dah poin ke Polisen dah siang tadi. Lama tak tengok laut. Nagalan bangan adik-adik turun ke laut, kita pun turun ke laut. Siang kat laut, malam alhamdulillah dapat sama-sama berkuliah. Jadi insya-Allah malam ni kita masuk hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-9 yang bertajuk bertimbang rasa terhadap pekerja dan pembantu. Bertimbang rasa tuan. Dan tengok apa pesanan Nabi SAW kepada para sahabat berkenaan dengan sifat timbang rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Ma'rur bin Suwaid radhiyallahu anhu, daripada Ma'rur bin Suwaid radhiyallahu anhu qala, berkata, ra'aitu Aba Dzar radhiyallahu anhu, aku melihat Abu Dzar radhiyallahu anhu, wa alaihi hullatun, memakai satu pakaian, wa ala ghulamihi mithluha, dan hambanya pun memakai pakaian yang sama nilainya. Jadi Sayyidina Ma'rur bin Suwaid radhiyallahu anhu, dia tengok Sayyidina Abu Dzar pakai satu pakaian yang elok, dia tengok hamba dia pun pakaian yang sama elok dengan tuannya. Wah, dia kata ini tak tahu mana satu bos ni. Bos pakai pakaian cantik elok, yang dia punya pekerja dia pun pakai pakaian yang sama dengan bos dia. Fasa'altuhu 'an dzalika, dia pun terdetik untuk nak tanya tentang perkara demikian. Maka aku pun bertanya tentang hal demikian. Fadzakara annahu sabba rajulan 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Abu Zar radhiyallahu anhu menyebut bahawa hamba dia tadi pernah mencela seorang lelaki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ayyarahu bi ummihi, dengan menyebut keaiban ibunya. Dia kata hamba aku ni tadi masa zaman Nabi SAW masih hidup, masih ada, apa? Dia pernah memburukkan saudara yang lain, sahabat yang lain dengan apa? Menyebut aib ibu orang tadi. Oh pula, ini macam satu keburukan, satu perkara yang tak elok. Kenapa pula? Tapi aku tengok hamba ni kau layan elok. Kemudian faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innaka mru'un fika jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, sesungguhnya engkau masih lagi mempunyai sifat-sifat jahiliyah. Hum ikhwanukum wa khawalukum, mereka itu, maksudnya hamba-hambamu itu atau pembantu-pembantu kamu itu sebenarnya adalah saudara-saudara kamu dan penolong-penolongmu. Ja'alahumullah tahta aydikum, maka Allah Ta'ala telah menjadikan mereka terpaksa tunduk di bawah perintahmu. Faman kana akhuhu tahta yadi, maka sesiapa yang ada saudaranya di bawah kekuasaannya, falyut'imhu mimma ya'kul, maka berikanlah makan kepadanya daripada apa yang dia makan. Maknanya apa yang tuan makan, dia kena pastikan orang bawahannya pun makan bodoh yang sama. Walaupun tadi hamba itu buat hal, tapi dia tidak berbalas. Mungkin satu ketika dahulu dia membalas, dia menghukum hamba itu dengan double standard. Sebab dia punya hamba dia tadi dulu pernah buat benda tak elok, pernah memburukkan orang lain dengan apa, menyebut aib orang tu. Jadi Nabi tengok, kau jangan buat macam ni, kau jangan double standard dengan hamba kau, walaupun dia pernah buat kesalahan satu ketika dulu. Sebab bila saudara se-Islam, kau berada di bawah tanggungan kau, kau kena hendaklah fajut'imhu mimma ya'kul, bagi dia makan apa yang kau makan. Wa yulbishu mimma yalbis, mimma yalbas, bagi dia pakai apa yang kau pakai. Itu yang tadi yang Sayyidina Abu Zar punya pakaian dengan dia punya hamba dia sama pakaian dia, sama brand dia. Wala tukaffi wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, bahkan apabila menyuruh mereka melaksanakan sesuatu pekerjaan, jangan bebankan mereka dengan tugas-tugas yang berat. Jangan bebankan mereka dengan tugas yang berat. Fa in kallaftumuhum fa'ainuhum, dan kalau kamu bagi satu kerja pada mereka, hendaklah kamu bantu ataupun tolong mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Jadi pengajaran daripada hadis ini berkenaan dengan Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang mari masa zaman jahiliyah sembah berhala Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu masa sebelum masuk Islam. Satu ketika dia bagi susu, dia letak susu depan berhala. Tak silap nama berhala itu Hamam ataupun Namam itu. Letak susu depan patung berhala dia dengan harapan, dengan niat berhala itu boleh tunaikan hajat-hajat dia. Lepas dia letak susu kat depan berhala tu, datang seekor anjing. Apa dia buat dengan anjing tu? Anjing tu pun minum susu tu sampai habis. Itu satu hal. Lepas anjing tu nak minum susu tu sampai habis, susu yang dia offer kat berhala dia tu, patung dia tu, kemudian anjing tu kencing pula patung berhala dia tu, membuatkan terdetik dalam hati Sayyidina Abu Dzar. Dia kata, dahlah berhala ni aku offer susu, offer makanan, dia tak boleh makan, tak boleh bergerak nak makan. Bahkan bila anjing tu datang ambil curi makan dia, tak boleh nak defend pula makanan dia. Bila anjing tu bonceng dia pun dia tak dapat defend diri dia sendiri. Dia kata, dia sahlah ni bukan Tuhan.
Maka terus dia pun menyatakan keislaman dia, terus dia pergi cari Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam. Ini Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu arda. Dan dia mempunyai hamba yang mana suatu ketika dahulu dia mungkin double standard dengan hamba dia, tapi Nabi pesan jangan, apa yang kau makan kau bagi, pastikan benda tu juga yang dimakan oleh orang-orang bawahan kau. Apa yang kau pakai, kau pastikan orang bawahan kau pun pakai pakaian yang sama. Dan kemudian kalau tadi pesanan Nabi, jangan bagi tugas yang berat-berat kepada hamba-hamba kau, bagi tugas yang mampu mereka lakukan. Dan kalau kau bagi tugas, bagi pekerjaan kepada mereka, jangan tengok saja, bantu mereka. Itu sikap yang Nabi SAW ajar kepada kita kalau kita diangkat menjadi ketua. Sama ada ketua keluarga ataupun ketua institusi masyarakat kita yang kecil ataupun besar, bahkan sampailah kepada ketua negara sekalipun, ini Nabi ajar konsep yang mudah, kena ada apa? Yang kita nak highlightkan di sini ialah sikap ihsan kepada orang lain, terutamanya orang-orang bawahan kita. Sikap ihsan. Sikap ihsan inilah tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, yang menjadi benchmark. Yang menjadi benchmark, yang menjadi kita katakan paras ukuran Allah Ta'ala terhadap hamba-hamba yang beriman. Sekalian ramai hamba-hamba Tuhan yang beriman, yang beragama, yang mendirikan salat, yang berpuasa, yang bersedekah, yang boleh haji. Tetapi di antara hamba-hamba Allah Ta'ala itu, apa benchmark Allah Ta'ala melihat siapa yang terbaik dalam kalangan mereka, siapa yang paling layak mendapat kasih sayang Allah Ta'ala melebihi yang lain, siapa yang layak mendapat ganjaran Tuhan melebihi yang lain. Sedangkan semua hamba-hamba Allah Ta'ala itu beriman, semuanya beragama. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu kepada kita, tuan-tuan, ini kita pegang, wa man ahsanu dinan, dan barang siapa, dan siapa yang terbaik agamanya. Siapa yang terbaik agamanya, Tuhan bagi tahu dekat dalam Al-Quran, iaitu mimman aslama wajhahu lillah. Ini kita tengok diri kita, tuan-tuan. Kita tengok kita ni, adakah dalam kalangan orang beriman kita ni yang terbaik di hadapan Tuhan? Iaitu Allah Ta'ala beritahu yang terbaik di hadapan Tuhan, ahsanul dinan, ialah man aslama wajhahu lillah, yang disorahkan diri dia lillah, kepada Allah Ta'ala semata-mata. Dalam hal kehidupannya, semua diserahkan, bergantung kepada Allah Ta'ala. Maksud dia didahulukan Allah Ta'ala sebelum yang lain. Dalam hal rezeki dia bergantung kepada Allah Ta'ala sebelum bergantung kepada yang lain. Serah kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan qada dan qadar, dalam keadaan nasib baik, nasib buruk pun, semuanya, walaupun ketika mana yang baik atau nikmat dia dapat, dia pasti akan bersyukur kepada Tuhan. Ketika mana dapat nasib malang pun, masih lagi hati dia pertama sekali akan teringat Tuhan, serah kepada Tuhan. Ini datang daripada Tuhan sebelum dia menyebut perkara-perkara yang lain. Ini yang pertama sekali, orang yang tadi yang terbaik isi Allah Ta'ala apa, tuan-tuan? Man aslama wajhahu lillah, dia serah diri dia semata-mata kepada Allah Ta'ala. Wa huwa muhsin. Ini yang kedua kita nak highlightkan malam ni, yang ada relate dengan hadis ni. Dalam keadaan dia seorang yang muhsin, seorang yang ada sikap ataupun sifat ihsan. Ini kita semua alhamdulillah tamam, datang surau solat jemaah, salat maghrib bersama-sama, bergatib, berzikir, berwirid sama-sama, berkuliah bersama-sama. Satu lagi perkara yang kita nak tengok, ada tak dalam diri kita muhsin ataupun ihsan, sifat ihsan. Ada tak dalam diri kita ni sifat ihsan? Jadi apa dia sifat ihsan? Yang tadi Nabi SAW pesan kepada Sayyidina Abu Dzar, kau kena ada sifat-sifat ni tadi, sikap-sikap ni tadi, layanan yang baik kepada pekerja-pekerja kau tadi. Inilah dia ihsan. Iaitu apa?
konsep ihsan yang pertama tuan-tuan, konsep ihsan yang pertama ialah mendahulukan hak orang lain dalam keadaan kita tidak menuntut hak kita terlebih dahulu. Mendahulukan hak orang lain dalam keadaan kita topikan, kita pandang topi dulu kita punya hak. Itu adalah konsep ihsan yang pertama. Walaupun kita mungkin sebagai seorang ketua, orang yang bekerja di bawah kita, kita ada hak yang kita boleh tuntut daripada mereka. Kalau contohnya apa, hak seorang pekerja terhadap ketua dia, dia kena kerja 8 jam, contoh 8 jam. 8 jam tu itu memang dia punya tanggungjawab, dia kena kerja dengan kita. Tapi sekiranya kita dapati mereka itu ada kesulitan, ada kepayahan, kesusahan, jadi sebelum kita tuntut hak 8 jam tu daripada mereka, daripada pekerja kita tu, kita dahulukan ihsan, iaitu apa? Kita dulukan, dulukan hak dia terlebih dahulu daripada sebelum kita tuntut hak kita, iaitu dia mesti kerja dengan kita 8 jam, mesti selesaikan 8 jam. Tapi apa? Anak dia sakit, demam, kita pun tahu, maka kita kata tak apalah, hari ni kerja separuh hari je lah. Poilah layan anak tu, poilah bawa ke hospital, sampai dia elok, baru datang kerja balik. Itu kita mendahulukan hak dia terlebih dahulu sebelum kita tuntut hak kita. Itu adalah maksud ihsan. Jadi daripada maksud ini tuan-tuan ibu-ibu ayah, maka ulama sebut ihsan ini iaitu apa? Kita mendahulukan sikap berbuat baik, sikap ihsan tadi, ihsan ni maksud buat baik kepada orang lain sebelum kita mendahulukan sikap adil. Apa tuan? Sifat ihsan ini, sikap ihsan ini ialah kita dulukan dulu nak buat baik kat orang tu sebelum kita dulukan kita nak bersikap adil dengan dia. Contoh dalam rumah tangga tuan-tuan kan, dalam rumah tangga tuan-tuan, dalam rumah tangga berapa tahun ni? Kalau saya tanya ni confirm lebih 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dah cocok kan? Jadi dalam rumah tangga ada konsep adil. Dalam rumah tangga ada konsep adil. Si isteri dia tuntut daripada suami hak isteri tadi, suami tuntut daripada isteri hak dia pula. Jadi kalau si isteri dan suami dia berlaku adil dalam rumah tangga, maka yang suami akan tunaikan hak dia, yang isteri akan tunaikan hak dia, dan masing-masing akan tuntut hak masing-masing. Adil, nak minta keadilan, isteri tu nak suami dia berlaku adil, dia minta lah hak dia, pastikan yang ini kena tunaikan, jangan kurang. Yang suami pun kata, kalau dia nak tunaikan hak dia, maka kamu perlu juga tunaikan hak kamu kepada aku. Maka kalau konsep adil dalam rumah tangga ini berlaku, maka akan ada tuntut-menuntut macam mahkamah pula keluarga ni. Tak apalah, itu memang perlu ada dalam rumah tangga. Tetapi tadi Allah Ta'ala bagi tahu yang terbaik, orang yang beragama yang terbaik di sisi Allah Ta'ala ialah apa tadi? Iaitu yang pertama dia serah diri segala-galanya, semua perkara dalam dia berkaitan diri dia kepada Tuhan. Yang kedua, dia ada ihsan dalam diri. Jadi dalam rumah tangga, kalau nak rumah tangga itu baik, sentiasa ada kasih sayang sesama pasangan, sentiasa ada kasih sayang sesama orang tua dan anak-anak, orang tua dengan cucu-cucu, mesti didahulukan ihsan ke atas adil. Mesti dulukan nak buat baik ke atas nak berlaku adil kepada orang lain. Kalau contoh ni tadi, suami dia berlaku adil kepada isteri dia dengan menunaikan nafkah dia, tetapi ketika mana suami itu mungkin dalam keadaan susah payah dari pandemik ni, isteri tadi walaupun dia tahu konsep adil, macam mana pun dia kena minta hak dia. Tetapi kalau dia dahulukan ihsan, sifat ihsan ke atas suami dia, maka dia kata, bang tak apalah, bulan ni tak dapat macam bulan-bulan sebelum ni pun tak apa. Tahu abang tengah susah, ada macam-macam yang tertunggak. Maka bila dahulukan ihsan ke atas adil, maka ketika itu akan adanya kasih sayang sesama insan. Suami redha dengan isteri, isteri redha dengan suami. Macam tu juga dalam konsep sesuatu institusi masyarakat. Kalau yang ketua tadi
dia mendahulukan ihsan kepada pekerja-pekerja dia, orang-orang bawahan dia, masyarakat yang berada di bawah tanggungan dia, melebihi konsep adil tadi, maka ketika itu yang bawah ni akan sayang yang atas ni akan disayangi oleh Allah Ta'ala. Itu yang Nabi pesan tadi. Walaupun pada pekerja tadi buat hal, maafkanlah dia. Lepas tu pastikan dia makan makanan yang sama macam kau makan. Sebab kau double standard, maka menunjukkan walaupun kau beragama macam mana sekalipun, tapi kau adalah sifat takabur, double standard. Kau ketua, yang ini pekerja, dia tak boleh pakai pakaian sama macam kau, ketua sama macam kau dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, ihsan tadi ialah kita mendahulukan hak orang lain sebelum kita menuntut hak kita. Dan ihsan ini yang Allah Ta'ala nak tengok ada tak dalam diri kita. Sebab itulah benchmark tadi Allah Ta'ala sebut ahsanudinan, orang-orang yang terbaik dalam keadaan yang beragama. Dia mesti ada ihsan kepada orang lain, kepada keluarga dia, kepada jiran tetangga dia, kepada orang-orang tempat kerja dia dan sebagainya, kepada AJK surau dia, kepada orang yang datang surau dia. Kena ada ihsan. Barulah Allah Ta'ala akan membalas kembali ihsan kita itu dengan ihsan Tuhan yang lebih besar lagi, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut, wa in ahsantum li anfusikum. Sekiranya kamu berlaku ihsan kepada makhluk-makhluk aku, kepada orang lain, kepada hamba-hambaku yang lain, sesungguhnya ahsantum li anfusikum, sebenarnya kamu telah melakukan kebaikan kepada diri kamu sendiri. Itu kita bukan kata. Kenapa nak kena yang ihsan ni? Kenapa kita nak sibuk fikir orang lain? Baik kita fikir kita terlebih dahulu je. Tapi Allah Ta'ala sebut, wa in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat ihsan kepada orang lain, buat baik kepada orang lain, pada hakikatnya kamu sedang berbuat baik kepada diri kamu. Bila kita buat baik kepada orang lain, maka Allah Ta'ala akan balas kebaikan kita itu nanti di akhirat dengan kebaikan yang lebih besar lagi. Dan Allah Ta'ala sebut apa? Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Bukankah balasan kepada orang-orang atas dunia ni, hamba-hamba aku yang buat baik kepada orang lain, itu ialah apa? Ihsan daripada aku juga. Allah Ta'ala dah beritahu dah, nak dapat ihsan aku, kamu selaku hamba-hamba aku, wahai orang-orang yang beriman, kau buat baik dulu dengan orang lain, dengan jiran tetangga, dengan anak-anak, dengan isteri, dengan suami, dengan pekerja-pekerja kita dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, itu konsep ihsan yang pertama. Konsep ihsan yang kedua ialah apa? Konsep ihsan yang kedua ialah seseorang itu dia buat yang terbaik dalam keadaan dia boleh buat baik. Cuma tuan-tuan, ini konsep ihsan yang kedua. Dalam keadaan dia boleh buat baik, tapi dia buat yang terbaik. Ahsan itu sendiri maksudnya yang terbaik. Kalau kat Mosin lain tuan-tuan, kalau saya jumpa jalan Mosin, dia tanya anta minin, dia tanya gitu lah, anta minin, kau dari mana? Kita pun cakap Malizi, Malaysia. Wah, dia cakap ahsan nas, orang yang paling terbaik di dunia ni, itu orang Malaysia. Pandai dia mujamalah. Sebenarnya dia nak suruh kita beli barang dia. Kita masuk kedai dia, kan? Kita masuk kedai dia, kau dah tasbih, kau dah itu, kau dah ini, kau kan? Dia nak suruh kita beli barang dia, dia puji kita dulu lama-lama. Ahsan nas, dia orang yang paling baik ni. Jadi ahsan tu maksudnya yang terbaik. Konsep yang kedua tadi ialah apa? Ihsan, ketika mana dia boleh buat baik, dia buat yang terbaik. Sebagai contoh apa? Ketika mana ada orang buat salah dekat dia, ada orang buat salah dekat dia ni, yang memang dah tontu salah dah. Apa perkara baik dia boleh buat kepada orang yang buat salah kepada dia tadi? Iaitu memaafkan kesalahan orang. Memaafkan kesalahan orang tu. Okey, itulah kira baik dan tuan-tuan. Kalau kita lah orang baik hal dengan kita tak tutup pasal, tiba-tiba cakap belakang kita macam-macam, fitnah kita pula, nak maafkan orang tu pun dah susah dah. Tapi bila kita mampu maafkan orang itu, kita pun tak ambil borek lah sangat, bodoh tu tak apalah, nanti lama-lama orang lupa lah apa yang dia fitnah tadi. Kan, kita terus buat baik kan.
Kita maafkan dia. Ketika itu maksudnya kita buat baik. Kita buat baik dengan orang tadi. Tetapi kalau kita ihsan, kita akan buat lebih baik lagi daripada itu. Itu maksud buat terbaik. Ketika mana kita boleh buat baik. Orang yang ada ihsan bukan sekadar dia maafkan orang tu, tak. Bahkan lepas dia dah maafkan orang tu, dia buat pula kebaikan kepada orang yang buat jahat, buat buruk kepada dia tadi. Ini yang paling payah. Ini yang paling payah. Orang buat jahat kat kita, kalau ikut logik akal, orang buat jahat kat kita, patut kita buat jahat balik kat dia lah. Tapi tak apa, kita orang iman, kita nak dapatkan kebaikan, kita maafkan dia. Tapi orang yang ada ihsan, yang Allah Ta'ala sebut muhsin di dalam Al-Quran, dia akan buat lebih lagi daripada itu. Iaitu apa? Dia maafkan orang tadi, dan kemudian dia pergi layan pula orang tadi dengan lebih baik lagi daripada sebelum ini. Orang ini di sisi Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala akan dikasihi oleh Allah Ta'ala sampai Allah Ta'ala tak sabar nak masukkan dia ke dalam syurga. Allah Ta'ala sebut apa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala sangat kasih, sangat sayang kepada orang-orang yang macam ni. Iaitu apa? Muhsinin. Orang yang berbuat ihsan kepada orang lain. Dan konsep ini tadi Allah Ta'ala sebut. Sebelum tu Allah Ta'ala sebut Innallaha yuhibbul muhsinin. Siapa dia orang yang buat ihsan? Tuhan kata antara contoh orang buat ihsan dalam kalangan hamba-hamba aku ini ialah apa? Wal kadhiminal ghaiz. Orang yang tahan marah. Ketika mana orang bangkitkan kemarahan dia, dia tak boleh balas, dia tak boleh apa-apa, tapi dia tahan marah dia. Tapi tak cukup sekadar itu. Wal afina 'anil nas. Lepas dah tahan marah, dia maafkan pula orang tu tadi. Ketika mana dia boleh buat baik dengan orang tu buat dia marah dia. Dia pergi pasar, berjam-jam dia menunggu daripada orang tu. Dia nak beli ayam, dia nak timbang. Orang tu pergi timbang pula orang lain dia dulu. Dia dah lama dah letak ayam di situ. Datang-datang tengok ayam ada orang di situ lagi kan. Dah marah dia. Tapi dia tahan. Dia tak apalah, mungkin orang ni ada hal keluarga sampai ke segabut datang ke pasar ambil kerja ni. Dia maafkan orang tu. Dia tahan marah dulu. Tak apalah, lebih sikit, tak apalah ni. Lepas tu bila dia dah tahan marah, itulah satu kebaikan. Dia patut buat baik. Tahan marah dah lah, tapi dia buat yang terbaik daripada yang baik. Iaitu apa? Allah Ta'ala kata dah wal kaziminal ghaiz, tahan marah, wal afina 'anil nas, dia maafkan pula orang tu. Ini tuan-tuan, kalau semua orang macam ni tuan-tuan, kalau semua orang macam ni, maka semua orang akan hidup dalam keadaan harmoni. Sebab kalau ada satu isu dia, ketika mana orang semua bersifat ihsan, isu tu akan padam macam angin lalu je. Jangan jadi masalah ini di Malaysia ni lah apa. Bila ada satu isu viral dekat dalam media sosial, yang ini menambah pisau, yang ini bakar lagi, simbang minyak lagi, apa semua. Mana nak dapat wal kaziminal ghaiz, tahan marah tadi. Yang konofina tu kompom-kompom, dia akan berbulu, dia akan marah. Dia akan balas balik pula dengan kemarahan, dengan apa lagi fitnah yang lain pula dan sebagainya. Wal afina 'anil nas, nak dapat pula orang-orang yang memaafkan orang lain pula. Bila benda tu dah viral, bukan senang. Jadi kalau perkara ini Nabi dah sebut dalam Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran, Nabi dah sebut dalam hadis. Maksudnya inilah yang Tuhan nak sangat daripada kita semua hamba-hamba Allah, iaitu sifat ihsan kepada orang lain, sifat ihsan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain. Nanti Allah Ta'ala akan hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Bukankah ihsan kamu kepada makhluk aku yang akan balas ihsan balik. Itu kita pegang. Maknanya lepas ni, kalau ada apa-apa isu yang mendatang, kita tengok balik, mungkin Tuhan nak uji kita ni. Mungkin orang tu tak tahu sebenarnya cerita macam ni. Maka kemudian kita bermaafkan saja, dan kemudian kita balas pula baik kepada orang itu. Ketika itulah Allah Ta'ala akan angkat martabat kita lebih doket lagi dengan Allah Ta'ala. Duduk pula dengan kedudukan siapa yang ihsan yang lain, para Nabi, para sahabat. Macam Sayyidina Abu Zar tadi, dia sifat ihsan dengan hamba dia. Apa dia makan dia bagi, apa dia pakai dia bagi. Maka kalau kita pun macam tu, Allah Ta'ala akan letak kita sama kedudukan dengan sahabat-sahabat Nabi yang sifat ihsan. Sebab Allah Ta'ala sebut Innallaha yuhibbul muhsinin.
Allah Ta'ala sayang kepada orang-orang yang bersifat ihsan. Maksudnya siapa saja daripada hamba dia sifat ihsan, Nabi ke, sahabat ke, ulama ke, orang soleh ke, kita ke, semua akan dikumpulkan sekaligus sebagai muhsin. Ini penting tuan, untuk kita ada sifat timbang rasa dengan orang lain. Jadi kita sambung bacaan hadis ni. Kita tak sebut lagi dia punya syarah dia. Jadi keterangan dia kata, sudah menjadi sunnatullah di dunia ini bahawa manusia mempunyai tingkatan-tingkatan dalam kehidupan dan pekerjaan. Ada yang alim, ada yang jahil, ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada yang menjadi buruh, ada pula sebagai majikan, dan begitulah seterusnya di dunia ini. Ini adalah sunnatullah untuk menjadikan dunia ini aman dan makmur, serta segala kehidupan berjalan dengan lancar. Seandainya manusia di dunia ini semuanya kaya-kaya, kata pengarang, maka siapa yang mahu disuruh membuat kerja-kerja yang rendah, seperti mencuci longkang, menyapu sampah di jalan? Begitu pula sebaliknya, kalau manusia yang ada di dunia ini semuanya miskin, maka siapa pula yang akan membangunkan negeri, yang memberikan pekerjaan dan gaji kepada orang lain, dan begitulah seterusnya dalam perkara-perkara yang lain. Maksudnya Allah Ta'ala dah jadikan memang sunnah alam, sunnatullah, ada yang senang, ada yang susah. Tetapi yang akan mengikat kasih sayang di antara yang susah, yang senang, yang atas, yang bawah, Allah Ta'ala, Nabi dah beritahu tadi, ialah sikap ihsan ini tadi. Jadi hari ini kita muhasabah diri kita. Adakah kita ini selama ini bersikap ihsan kepada ahli keluarga kita, bersikap ihsan kepada jiran tetangga kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam kita punya tugas-tugas kita lakukan sebagai seorang ketua. Agak-agaknya orang bawahan kita soju hati tak dengan kita, ataupun sentiasa membara je, boku ada dalam boku dalam hati kita. Jadi itu kita muhasabah supaya kita nak pancing ihsan Tuhan kepada diri kita. Bukan sahaja ihsan kepada manusia, tuan, yang Allah Ta'ala redha ni, bahkan ihsan kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain, daripada haiwan-haiwan, daripada pokok-pokok, daripada alam ini pun, bila kita bersifat ihsan, buat baik dengan mereka, itu pun Allah Ta'ala nanti akan balas dengan Allah Ta'ala bersikap ihsan kembali kepada kita. Sayyidina Al-Imam Ghazali rahimahullah pernah kita sebut sebelum ni, dia tengah menulis kitab Ihya Ulumuddin. Orang dulu tulis pakai apa? Pakai pen yang dia punya dalam tu kalau letak getah pokok. Dakwat itu getah pokok. Dia tengah menulis, datang lalat hinggap dekat pen dia. Lepas tu lalat tu pula hinggap dekat pen itu sebab apa? Sebab nak makan, nak hirup getah pokok yang ada dekat dalam pen itu, dakwat itu. Disebabkan dia rasa ihsan dengan binatang tu mungkin kelaparan. Boleh fikirlah Imam Ghazali tu, binatang lapar kot, dihinggap senyap, dia nak minum kejap. Dia hentikan tangan dia tengah tulis kitab Ihya Ulumuddin. Sedangkan tengah sibuk baik kitab tu, idea tengah mencurah-curah, kitab besar nak Ihya Ulumuddin, dia boleh berhenti baca. Dia tengok lalat tu, minum belakau, minum peh-peh. Dia biar sampai lalat tu konyang, lalat tu ataupun zubab lalat lah, ataupun lobang, dah terobang kembali, barulah dia sambung tulis kitab dia. Maka imam, maka anak murid dia mimpi malam ketika mana dia dah meninggal dunia, dalam keadaan tengok Imam Ghazali ni datang dalam keadaan bercahaya-cahaya. Wahai syekh, wahai guruku, apa yang menyebabkan engkau mendapat martabat macam ni? Ini mestinya adalah martabat orang yang Allah Ta'ala terima sebagai hamba yang saleh. Imam Ghazali sebut bukan disebabkan ilmu aku, bukan disebabkan kerja-kerja dakwah aku dan sebagainya, tetapi Allah Ta'ala redha dengan aku, rupanya disebabkan perbuatan aku, aku bersikap ihsan kepada haiwan tadi yang sedang kelaparan tadi. Ini dibuktikan dengan apa Nabi SAW sendiri pun sebut, ada seorang perempuan pelacur pada zaman daripada Bani Israel. Pelacur tuan daripada Bani Israel, yang bagi minum anjing, menggunakan kasut. Dia tengok anjing dah agur, dia turun bawah lagu, dia guna kasut dia ambil air tu, cedok naik atas balik, bagi anjing tu minum.
Allah Ta'ala akhir sekali mengampunkan perempuan tadi dan menjadikan dia sebagai ahli syurga. Tapi panjang ada ulama syarah, bukan dia meninggal, perempuan tadi mati dalam keadaan tidak beriman sehingga masuk dalam syurga, tidak. Lepas peristiwa itu, akhir sekali Tuhan campak hidayah ke dalam hati perempuan pelacur tadi. Dia dapat hidayah, kembali menjadi orang beriman, bertaubat kepada Tuhan, mati dalam iman. Barulah dia dapat privilege jadi ahli syurga. Jadi tuan-tuan, itu juga Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hamba ni. Tuan, saya tutup mungkin malam ni dengan satu kisah yang menarik. Allah Ta'ala begitu juga dengan hamba-hambanya. Allah Ta'ala mendahulukan ihsan ke atas adil. Ihsan ke atas adil. Lupa saya sebut tadi, antara contoh sikap ihsan ke atas adil ini, contoh seorang penguasa, dia dapat tangkap orang buat salah daripada dia punya rakyat dia. Buat salah apa? Mencuri contohnya, mencuri. Maka selaku seorang penguasa yang adil, kalau dia dahulukan sifat adil, dia mesti menghukum orang tadi. Mesti menghukum, barulah adil. Tetapi kalau penguasa tadi ada sikap ihsan, dia tanya kenapa kau mencuri. Saya mencuri sebab saya tak ada kerja setahun tuan. Saya nak kena bagi minum susu, kena ada beli pampers 3 orang kat rumah. Saya tak tahu nak buat apa dah. Saya buat itu tak jadi, ini tak jadi. Minta kau dia tak dapat. Sampai saya terpaksa dah terrosak ni, ambil sedikit daripada tamu masjid itu. Contoh kan, contoh. Sebab saya tak tahu buat apa dah, anak-anak menangis di rumah. Maka penguasa tadi, walaupun dia perlu bersikap adil, tapi ketika mana dia mendahulukan sikap ihsan kepada orang tadi, dia nak dahulukan hak orang tadi sebelum hak dia untuk berlaku adil kepada orang tadi, dia tak apalah. Aku rompetkan kau kali ini, jangan buat lagi, dan kau ambil lah. Penguasa yang sifat ihsan tadi patut buat baik, lepaskan saja. Tapi dia buat terbaik daripada yang baik, kau ambil lah ni, ambil RM1,000 ni. Nanti dia tak cukup lagi, datang jumpa aku bagi lagi. Kalau ada ini tuan-tuan, maka orang ini akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar sayang, seperti mana Allah Taala sayang kita dengan sifat ihsan dia. Seorang sahabat Nabi di Madinah, kerja dia apa? Gali kubur di Madinah untuk jenazah-jenazah yang baru dimakamkan, baru ditanam. Dan satu ketika orang penggali kubur datang jumpa Nabi, menangis, basah baju dia, basah janggut dia. Nabi tanya, kau apa hal ni? Jadi, ya Rasulullah, aku buat dosa besar ya Rasulullah. Aku tak tahu dah macam mana Tuhan akan ampun dengan aku ke tidak. Nabi sebut, jangan risau, Allah Ta'ala punya keampunan tu maha luas. Kalau dosa kau setinggi gunung, Allah Ta'ala punya keampunan tu setinggi langit. Tak, dosa apa ni, besar lagi tinggi ni benda tu. Apa dosa kau? Tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku penggali kubur, kau tahu kan. Dan masa aku ni sebagai seorang penggali kubur, tak ada siapa lah nak minat dengan dan daripada orang perempuan, ya Rasulullah. Dan tapi aku minat ada seorang muslimat, seorang perempuan. Aku betul-betul minat dia, tapi dia tak minat dan sebab dia penggali kubur. Maka lepas tu dia kata, tapi satu hari ya Rasulullah, orang perempuan yang aku minat tu ditakdirkan meninggal dunia ya Rasulullah. Dan malam tu aku gali kubur dia. Mungkin saja nak tengok lah. Dan ya Rasulullah, aku terlajak ya Rasulullah, disebabkan aku sayang perempuan tadi, aku dah gali kubur dia, aku tengok dia depan mata aku. Ketika mana akhir dunia aku tak dapat bersama dengan dia, aku telah terlajak bersama dengan dia di dalam kubur dia ya Rasulullah. Dia telah berzina dengan jenazah tadi. Rasulullah SAW bila dengar perkara ni, menjadi satu tamparan kepada Nabi. Nabi terkejut. Nabi ingat apa je kesalahan dia, mencuri ke, membunuh ke, merompak ke. Berzina dengan mayat, berzina dengan jenazah. Lepas tu dia kata, kemudian ya Rasulullah, bila aku dah tiba-tiba dah terlajak buat ya Rasulullah, tiba-tiba jenazah perempuan tu berkata kepada aku, engkau telah menjadikan keadaan aku dalam keadaan berjunuk, maka kembali sucikan aku balik. Tapi aku terlampau takut ya Rasulullah, tiba-tiba jenazah cakap macam tu. Maka aku pun lari tentang muka ya Rasulullah, sampai sekarang aku tak tahu nak buat apa melainkan jumpa kau ya Rasulullah, macam mana aku nak buat. Rasulullah bila dengar perkara ni, Rasulullah halau, poin kau di sini. Rasulullah marah sampai Rasulullah halau sahabat tadi. Rasulullah anggap dia punya kesalahan tu begitu besar sangat. Tapi kemudian datang malaikat Jibril AS menegur Nabi Muhammad SAW, memberitahu kepada Nabi SAW, sesungguhnya keampunan Allah Ta'ala itu lebih besar, lebih tinggi lagi daripada 7 petala langit.
keampunan Tuhan itu lebih besar lagi daripada makhluk Tuhan yang paling besar, iaitu Arasy Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya orang tadi, Jibril beritahu kepada Nabi Muhammad, orang tadi telah memohon keampunan, bertaubat kepada Tuhan dengan sebenar-benar taubat. Maka carilah dia. Maka Nabi pun kemudian mengarahkan sahabat-sahabat, cari balik orang tadi, cari balik sahabat tadi. Sahabat cari melilau-lilau tak jumpa. Jumpa dekat tengah padang pasir, dah kurus kering, dalam keadaan masih lagi menangis, memohon keampunan kepada Tuhan. Sahabat-sahabat pujuk dia, baliklah kau jumpa dengan Nabi. Nabi beritahu Tuhan dah ampunkan kau. Maka kemudian Nabi terima dia balik. Kemudian Nabi ajak dia solat jemaah sama-sama. Kemudian ketika mana solat jemaah, orang tadi dia sembahyang di belakang Nabi, tiba-tiba orang tadi menjerit time solat, dan kemudian habis solat saja tengok orang tadi telah meninggal dunia. Dan Nabi bagi tahu kepada sahabat, sungguhnya Allah Ta'ala telah menerima taubat sahabat ini tadi, si fulan ini tak tadi. Besar dosa dia memang besar. Dengan sifat adil Allah Ta'ala, patutnya orang tadi seolah-olah macam tak layak dapat taubat Allah Ta'ala, berzina dengan jenazah. Tetapi Allah Ta'ala sendiri pun adalah zat yang maha ihsan kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala bila lihat hamba-hamba ni yang buat dosa yang besar yang banyak ini datang kembali kepada dia, Allah Ta'ala kata apa? Inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmat kasih sayang aku ini mengatasi kemurkaan. Itu Tuhan bagi tahu setelah mana Tuhan dah ciptakan makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ciptakan semua. Allah Ta'ala tulis di dalam Alkitab, di dalam kitabnya, yang pertama sekali, sesungguhnya rahmat kasih sayang aku mengatasi kemurkaan aku. Jadi tuan-tuan, itu sifat ihsan Allah. Kalau nak dapat sifat ihsan itu, yang pertamanya kita sendiri kena bersifat ihsan dengan makhluk-makhluk Allah. Maka insya-Allah sekadar itu saja saya sampaikan pada malam ini. InsyaAllah dalam pertemuan yang lain kita akan lihat apakah dia sifat-sifat yang lain yang perlu ada pada diri kita untuk kita hidup atas dunia ini mendapat kasih sayang Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya alim kulla ulum, ya sami'u al-mazlum, la taj'al fi majlisina syaqiyyan wa la mahrum, bihaqqi sayyidil ma'sum, innaka ala kulli syai'in qadir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.